bersama kami dalam jurnal Icon ini. Sekali lagi selamat Hari Raya Aidiladha Ya. untuk anda yang masih sudi untuk bersama dengan kami. Betul tu. Okey, kembali kepada persoalan yang kami tinggalkan sebentar tadi. Ya. Berkaitan dengan satu kenyataan Profesor Emeritus Tan Sri berkaitan bahawa Facebook ini adalah haram. Dia sebenarnya kenyataan itu panjang. Okey. Kali orang petik yang itu saja. Facebook yang lain ini merupakan kemajuan teknologi. Kemajuan yang kita tidak boleh nafikan dan kita mesti menerima tentang kemajuan ini. Malah rasa saya kalau kita nak maju kita harus menguasai teknologi ini. Apa yang saya katakan, apa juga jenis kemajuan teknologi ini, dia adalah merupakan alat. Kadang-kadang alat ini boleh memberikan kebaikan kepada kita. Dan kadang-kadang silap guna, maka dia mendatangkan perkara bencana atau perkara yang tak baik. Ya, betul. Dengan sebab itu saya bercakap kepada muda-mudi dan sebagainya, gunakan tool ini untuk kebaikan kita. Kalau you tak guna untuk kebaikan kita, maka hukumnya haram you gunakan perkara itu. Salah guna. Salah guna. Macam kita ada pisau. Kalau kita memotong sayur, tapi jangan potong orang, jangan potong tangan kita. Kalau you potong tangan kita, tangan orang, hukumnya haram. Jadi ini yang saya maksudkan itu. Bukan alat itu haram, tidak. Tapi penggunaan itu. Ya, kerana dia adalah satu alat kepada kita untuk mengguna apa-apa dan mengakses. Dan ianya sangat penting. Kalau dulu saya ingat saya membuat PhD, 4 tahun susah nak siap. Kerana kita kena cari maklumat dan sebagainya dari universiti ke universiti, naik bas dan sebagainya. Sekarang ni you buka komputer, press button, maklumat semua dunia you boleh sampai. Dunia di hujung tadi. Yes, sebab itu saya katakan kepada pepelajar saya dulu, you orang buat PhD sepatutnya 2 tahun boleh selesai. Berbanding dengan kami 4 tahun setengah. Itu pun dah terror saya katakan pada kawan-kawan. Kerana kita dulu susah. Tetapi sekarang ni kemudahan yang kita dapati, teknologi yang kita dapati, kemudian kemudahan yang kerjaan kita beri. Sangat memberi peluang kepada kita, semangat dan sebagainya untuk kita nak mengejar apa-apa juga kemajuan. Okey, itu satu isu. Satu lagi isu yang saya begitu tertarik untuk bertanyakan kepada Yang Berbagi Tan Sri berkaitan dengan isu kefatwaan ni. Kita tahu sekarang ni isu berkaitan halal haram, perkara ni ada unsur-unsur apa kata orang tidak kepastian di situ ada. Mungkin Yang Berbagi Tan Sri boleh rungkaikan. Okey, terima kasih. Ini satu soalan yang sangat baik. Pertama, kita mesti ingat Islam ini bukan hanya menghukum halal atau haram. Ini Islam. Islam dia adalah membentuk, mendidik, memberikan iktibar. Kalau kita lihat Quran sendiri, daripada beribu ayat itu berapa ratus sahaja yang hukum. Yang lain tu dia beri iktibar supaya kita melihat, mengkaji dan sebagainya. Ada di negara kita ini memang saya sangat bersyukur rasanya yang saya lihat masyarakat Islam sangat prihatin kepada hukum-hukum ini dan prihatin pada perkara-perkara yang halal tak halal, yang haram tak haram ini. Ini adalah kesedaran masyarakat kita. Dan kita melihat perkara ini perlu ditangani oleh mereka yang mempunyai keluasan ilmu dan keluasan pandangan. Kerana fatwa yang kita nak bagi, hukum atau nak bagi, bukan hanya kita lihat dari buku katakan haram atau tidak, tetapi orang yang nak menghukumkan itu dia mesti faham apa yang berlaku dalam masyarakat, apa yang berlaku pada yang kita tempat nak beri itu. Kerana hukum ini beralih tempat, beralih masa, berlainan keadaan, berlainan hukum. Jadi dengan sebab itu kita melihat di negara kita ini, walaupun tidak 100%, 100% kita boleh selaraskan semuanya, tetapi saya lihat kita dalam keadaan yang masih terkawal. Dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan, kita ada satu peraturan di mana fatwa-fatwa ini mereka yang beri tauliah, yang mereka diberi tempat, diberi keyakinan, diberi otoriti saja. Yang lain ini pandangan, bukannya fatwa. Katakan di majalah-majalah, di mana juga ada hukum orang mengeluarkan, tetapi tidak boleh dinamakan sebagai satu fatwa. Kerana fatwa ini dibentuk, pertama ialah dia hendaklah diakui dan dimesyuaratkan oleh pengurusi mufti di negeri itu. Kerana kuasanya ada kuasa negeri.
Apabila dia bersetuju sesuatu hukum itu baru diangkat kepada raja negeri itu. Raja berkenan baru digazet. Setelah digazet itulah hukum atau fatwa yang mengikat anak negeri itu. Yang lain ni tidak ada mengikat. Tidak boleh kita nak hukum orang Tak boleh sembarangan ya. Tidak boleh Ya. sembarangan. Jadi kita lihat di Malaysia ini walaupun kita ada 14 mufti. Ya. Bila saya bersidang luar negara dia kata macam mana Malaysia boleh menghukum satu perkara boleh diikuti oleh semua rakyat, oleh semua wilayah itu dalam satu perkara. Contohnya misalnya kita berpuasa dan beraya. Satu masa kita beraya. Semua. Tapi setengah negara, malah negara jiran pun kita tengok. Kadang-kadang yang ini separuh raya hari ni, separuh raya besok. Tak ada pun banyak mufti. Kita ada 14 mufti, boleh kita selaraskan. Jadi ini adalah dari segi beberapa sebab. Pertama, mekanismenya negara kita mempunyai peraturan. Yang keduanya, negara kita mempunyai penyelarasan. Dan negeri-negeri kita masih ada kerjasama dalam melahirkan perkara-perkara yang bersifat nasional. Tan Sri, mungkin sedikit pandangan Tan Sri rentetan daripada para jemaah haji kita yang dari Malaysia kini telah pun selamat sampai di Tanah Suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima dan kini sedang menjalani ibadah haji di sana. Sedikit mungkin ucapan daripada Saya rasa mereka ini alhamdulillah di antara orang yang bertuah yang dipanggil oleh Allah SWT untuk menjadi tamunya. Jadi kita mengharapkan kepada jemaah-jemaah yang pergi menunaikan haji ini, ambil peluang. Kerana sekarang ni sangat susah nak dapat giliran nak pergi. Yang keduanya you nak pergi sekali lagi belum tahu lagi bila. Jadi peluang itu gunakan untuk kita beribadat, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, bertaubat sebanyak-banyaknya, kita mengikut peraturan cara dan sebagainya. Perkara yang sangat penting kita ialah hendaklah pergi itu ada ilmu. Dan kita pergi itu ada keikhlasan. Dan kita membuat sesuatu di sana pun juga hendaklah dengan penuh ikhlas dan sabar. Kerana tanpa ini maklum saja 2-3 juta dalam satu masa berkumpul, panas, sejuk dan sebagainya. Kadang-kadang memberikan suatu emosi yang lain. Jadi sebaik-baik kita hendaklah tawaduk, menjaga emosi kita, kita ambil peluang. Ini adalah suatu peluang ibadat kita kepada Allah SWT dan kepada masyarakat juga umum. Kita ada percampuran di situ. Bukan saja negeri kita, Turkinya ada, Mesirnya ada, dan kita boleh hidup bersama mereka. Jadi saya mengharapkan kepada semua para jemaah, ambillah peluang ini, jagalah kesihatan, jagalah kita punya tingkah laku, jagalah perkataan kita, jagalah hati kita. Jangan takabur, jangan riak, tumpu pada ibadat kita, ikhlas kepada Allah SWT. Semoga kita mendapat haji mabrur. InsyaAllah. 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 Itu dia Aisyah ya. Itu dia. Kita rasa panjang lebar. cukup berbahagia sekali. Betul. Ni YB Tan Sri Datuk Dr. Abdul Syukur Hussein yang merupakan ayahanda kepada 4 puteri. 4 puteri, Yang semuanya pun berjaya. InsyaAllah. Doktor semuanya. InsyaAllah akan berjaya seperti ayahnya juga. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey Tan Sri, kita nak mengucapkan terima kasih kerana kesudian bersama dengan kami mengisi ruangan Jannah Icon kali ini dan kami ada Sedikit buah tangan daripada sedikit Selangor selamat. FM. Ya, betul. Okey. Daripada Tan Sri. So, saya ucap terima kasih banyak-banyaklah kepada you orang. Saya kata ini first time saya di Selangor FM ni. Yang lain-lain tu banyak. InsyaAllah kalau ucapan saya Tan Sri, sihat, mungkin sedikit Mungkin ucapan. mungkin sedikit ucapan juga. saya mengucapkan kepada terutamanya umat Islam dan semua masyarakat di negara kita ini, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha dan kukuhkan perpaduan kita, kukuhkan keimanan kita, kukuhkan amal kebaikan kita. Kerana Nabi mengatakan sebaik-baik manusia itu ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Betul. Artinya kalau kita faham di sebaliknya pula, maka seburuk-buruk manusia itu orang yang selalu menyusah dan menyukakan orang lain. Dengar tu. Bukan saya kata, ini Nabi kata. Kita faham daripada hadis Nabi situ, arti sebaik kita ni orang yang manfaat kepada orang. Orang susah kita tolong. Orang itu kita tolong. Orang perlukan kepada ini, kalau kita ada, kita buat. Jangan kita melakukan mungkar. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Itu yang saya harap pada diri saya
keluarga saya dan juga semua masyarakat. Itu dia. Menongkak arus menuju Menara Gading. Ya, dari Sungai Pahang ke Sungai Nil. Saya mereka boleh dapatkan Macam mana mereka boleh Buku ni boleh minta di universiti. Dan ini saya bagi sinilah satu. Untuk perpustakaan sini. Okey, bagi mereka yang mungkin ingin mengenali lebih lanjut, siapa sebenarnya Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Abdul Syukur Husaini, anda boleh dapatkan buku ini di universiti, boleh juga ke USIM sebenarnya. Ya, ke USIM lah. Ke USIM untuk dapatkan bahagian penerbitan di USIM. Bahagian penerbitan. Terima kasih sekali lagi Tan Sri kerana kesudian bersama kami pada hari ini. Baiklah Aisyah, kita simpulkan. Sangat ceria. Sangat ceria. Sangat ceria. Kita simpulkan apa yang terungkai. Kita simpulkan apa yang dah terungkai. Apa dia? Pandai awak. Sesungguhnya kita ni memanglah kan manusia biasa, tak lari berlaku kesilapan. Betul. Tapi apa yang penting Prof Aisyah, Prof, kita perlu sama-sama mempertingkatkan diri kita dan muhasabah diri dan terus menjadi yang terbaik. Orang. Selamat Hari Raya Aidiladha. Saya Syarul. Betul. Dan saya Aisyah. Kami akan terus membongkar dan menyelongkar tentunya menerusi Channel Icon. Selamat Hari Raya Aidiladha. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Suara saksi berbicara semata. Mulut tak dibuka, hanya kan mendengar. Suara saksi berbicara semata. Mulut tak dibuka, hanya kan mendengar. Suara saksi berbicara semata. Berkata apa dilakunya, kaki bicara kemana yang melangkah. Mata bersuara apa pandangannya, telinga bercerita apa yang didengar. Di mana masa mulut tak dibuka, tiada berkata, hanya kan mendengar bersuara.